Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua? Okey, kita bersama dalam channel Easy Maths, SK Desa Pinggiran Putra. Okey, bersama Cikgu Anana. Jadi soalan yang tajuk pertama nombor dot operasi ni. So ayat ni dah belajar dah awal-awal lagi kan. Okay, nombor perdana, tukar nombor bulat. Jadi untuk nak menjawab modul ni, rujuk buku teks dan juga rujuk MT1 nota-nota yang telah awak salin sebelum-sebelum ni, yang sebelum PKP hari tu dan kemudian semasa PDPR yang cikgu buat Google Meet semua tu. Okay, so boleh rujuk tu tajuk-tajuk yang dah belajar ni. Okay, so ini tak ada masalah. Kemudian yang ni pun pecahan pun dah belajar, perpuluhan, peratus, wang. Masa dan waktu. Masa dan waktu ni pun kita sempat Google Meet hari tu. Kalau yang yang sebelum ni tak berkesempatan untuk mengikuti kelas online, boleh rujuk video ni dalam GC lah. Boleh masuk dalam GC ikut kumpulan masing-masing. Ni kumpulan A kan, kumpulan B pun sama je macam ni juga. Jadi awak boleh tengok kat sini lah masa dan waktu, sistem 12 dan sistem 24 jam. Nak tukar ni ataupun awak tengok sini pun boleh. Tahun 5 sama je. Maksudnya ni pun boleh, ni pun boleh. Sebab tahun 6 ni dia lebih kepada aplikasi sebenarnya. Kemahiran-kemahiran awak dah belajar semasa tahun 4 dan tahun 5. Jadi tahun 6 ni lebih kepada penyelesaian masalah. Kemahiran awak dah belajar. Cuma awak apply, awak aplikasikan sahaja kemahiran yang awak dah dapat semasa tahun 4 dan tahun 5. Untuk panjang jisim dan isi padu tercair, dia lebih kepada lebih kepada penyelesaian masalah kan. Okey. Jadi boleh, kalau tak ingat kemahiran yang awak dah belajar, kemahiran asas tentang nak tukar unit apa semua ni, boleh tengok ukuran dan sukatan. Dan awak boleh tengok contoh-contoh dalam buku teks. Di muka surat 117 dan seterusnya. Kemudian ruang, nama poligon, ukur sudut, lukis bentuk pentagon. Bentuk pentagon, kemudian kira penyelesaian masalah untuk mengira apa ni? Mengira luas dan juga isi padu. Ni buku teks tajuk ruang. Nak mengukur sudut. Boleh tengok apa tu? Contoh-contoh penyelesaian masalah. Tajuk perimeter, luas dan juga isi padu. Seterusnya tajuk koordinat. So untuk tajuk koordinat ni, kalau tak ingat mengufuk, mencancang tu, boleh tengok dalam video YouTube tajuk ruang. Kemudian nisbah dan kadaran. Nisbah kadaran, kalau yang lupa, so boleh tengok balik dalam YouTube ni, tajuk ni, koordinat, nisbah dan kadaran ni. Cari tajuk nisbah dan juga kadaran. Seterusnya tajuk pengurusan data. Untuk mod ni kekerapan paling tinggi. So jisim mana yang mempunyai kekerapan paling tinggi? Ambil antara 25 kg ke, 28 kg ke, 31 kg ke, 34 kg yang kekerapannya paling tinggi. Median. Median ni awak kena susun jisim setiap murid tu. Contohnya lah contoh.
susun tu mesti mengikut dari paling ringan ke paling berat ataupun paling berat ke paling ringan. Okay, katakan awak susun ikut paling ringan kan. So 25 kilogram berapa orang kat situ? Okay, yang ini 6 kan? Okay, 6. So awak tulis 25, 25, 25 sebanyak 6 kali. Okay, ni kalau tak muat buat dalam kertas lain dulu. Okay. Okay, 25 6 orang. 25 tu awak tulis 6 kali sebab 6 orang. Untuk median macam ni. Awak kira jumlah semua murid yang ada. Yang ni kan 25 ni 6, 28 ni berapa, 31 ni berapa, 34 ni berapa kan. Okay, jumlahkan. Katakan kalau jumlah tu ialah nombor ganjil. Okay, katakan jumlah tu nombor ganjil. Contoh, cikgu bagi contoh lain ni. Kalau katakan bilangan murid tu 9. Okay, ni kan 9 kan. Katakan 9. Cikgu tunjuk tangan senang nampak. Okay, kalau 9, mediannya ialah yang dekat sini. Contohnya kalau ni berat 25. Okay. Kemudian ini berat dia 28. Berat di sini 31, berat sini 34. So yang kat tengah tadi berapa berat dia? 28 kan? Sekejap. Sini 25, 28, 31, 34. Okay. So median ni yang kat tengah ni. Yang ni. Ni kalau jumlah dia ialah ganjil, jadi yang tengah ni ialah median. So median ni ialah 28 kg. Murid yang berjisim 28 kg itulah mediannya. 28 kg. Tetapi kalau bila awak kira dapat nombor genap, contohnya 10. Okey. Ni 25, 28, katakan sini 31, 34. Okey. Kalau 10 orang, mediannya kat sini. 2 orang ni. Kalau sini 28 kg, sini 31 kg, awak kena jumlahkan 28 tambah 31. 28 tambah 31 28 tambah 31 jadi 59. 59 kg tu bukan median lagi. 59 kg tu awak kena bahagi 2. 59 bahagi 2. Dah bahagi 2 itulah barulah itu ialah median. Cikgu harap awak bolehlah kalau tak faham ulang lagi. Back video ni. Ulang sekali lagi apa yang cikgu cakap ni. Okay, fahamkan. Alright. Okay, itu median Kemudian julat. Okay, julat ni jisim yang paling dia nilai maksimum tolak dengan nilai minimum. So nilai maksimum jisim ni berat yang mana? Paling berat tolak dengan paling ringan. Itulah julat. Okay. Right. Kemudian min pula. Okay, min pula bilangan murid ni darab dengan jisim. Jadi yang 6 orang ni berapa jumlah jisim dia? Kemudian yang 28 kg pula berapa jumlah jisim untuk ni? Untuk semua murid ni, ni berapa kat sini ni? Cikgu tak nak beritahu. Okay. Cari jumlah untuk 28 kg berapa orang ni berapa. Okay, kemudian jumlah untuk 31 kg. Okay, jumlahkan semua berat murid ni. Okay, jumlahkan kemudian bahagi dengan bilangan murid. Bahagi dengan bilangan murid. Jadi awak akan dapat jisim, min jisim tu. Itulah minnya. Yeah. Jumlahkan ke semua jisim murid ni, bahagi dengan bilangan murid, dapatlah min. Okay. Kemudian soalan terakhir. Okay, cartapan. Okay, jadi remajanya 25%, veteran 30%. Berapa peratus kategori belia?
Jadi bila ni tak dinyatakan peratusnya, maka awak kena carilah. Ingat, catapai semua ni, satu catapai ialah 100%. So nak dapatkan belia, macam mana? Berapa peratus belia? Remaja dah ada, veteran pun dah ada peratus dia. Okay. Yang ni, okay, dikira lah. Dan nisbah, pada pendapat kamu apakah tu? Jom kita dengar ni. Okay, ni terbuka. Soalan ni soalan terbuka. Maka cikgu nak tahu macam mana, apa pendapat awak semua. Okay. Dia tajuk terakhir ialah kebolehjadian. Okay, kebolehjadian. Dia rujuk buku teks di muka surat 181. Okay, jadi kebolehjadian ni dia ada 5. Pasti, mustahil, besar kemungkinan, kecil kemungkinan, sama kemungkinan. Macam ni kan? Yang ni atas logik fikiran masing-masing lah. Apa yang berlaku di persekitaran awak. Jadi kalau Malaysia menyambut hari kemerdekaan pada 31 Ogos, okey, mana sesuai? Mustahil ke? Kecil kemungkinan ke? Besar kemungkinan ke? Pasti ke? Sama kemungkinan ke? Okey. Jadi padankanlah. Kemudian yang ni, cikgu nak awak sendirilah yang beri peristiwa untuk setiap kebolehjadian ni. Macam-macam jawapan ada kat sini. Yang penting logik lah. Okay. Pasti ni maksudnya memang akan berlaku lah. Memang akan terjadi. Apa dia? Okay, tulis kat sini. Okay, besar kemungkinan ni maksudnya benda ni antara dua, tetapi besar kemungkinannya akan terjadi. Okay, kenali 5 kebolehjadian peristiwa. Okay, boleh ni lah. Contohnya ni pasti kan. Hari ni esok, hari ni Rabu, esok Khamis. Pastilah kan. Okay, apa lagi yang pasti? Yang ni mustahil ni apa? Kamu akan mendapat nombor 7 daripada bilangan buah dadu itu. Mustahil lah sebab buah dadu ada nombor 1 hingga 6 saja. Kan mustahil lah dia nak dapat nombor 7, 8, 9, 10 tu. Okay, sebab bila gunakan sebiji dadu. Kemudian sama kemungkinan ni, okay, ni lambung duit shilling tu kan. Sebab duit shilling ada satu kepala, satu ekor. Jadi 50-50 lah. Sama kemungkinan ni dia 50-50, 50-50. Okay, tu sama kemungkinan. Untuk kecil kemungkinan, besar kemungkinan ni, kecil kemungkinan ni contoh diberi tsunami berlaku di Malaysia. Yang ni jarang berlaku kan sebab senaga Malaysia ni dikelilingi oleh pulau-pulau kan. Okay. Mungkin berlaku tapi maksudnya kemungkinan tu kecil. Kita tak kata tak mustahil kan. Mungkin berlaku tapi kecil kemungkinan. Okay. Kemudian besar kemungkinan hujan akan turun apabila kedengaran guruh. Yang ni pun tak semestinya bila guruh tu hujan kan, tak semestinya. Cuma kebanyakan yang berlaku biasanya, kebiasaannya bila guruh tu tanda-tanda nak hujan kan cakap kan. Kebanyakan asal kebiasaannya bila guruh tu awan tebal, awan gelap kan akan hujan dengan izin Allah kan. Okay, so itu 5 kebolehjadian. Okay, so jadi modul ni cikgu akan kutip. Cikgu nak terima selewat-lewatnya 1 Disember. Okay, minggu depan 1 Disember lah. Okay, jadi kepada kumpulan B yang akan yang datang hari 22 hari bulan ni, Isnin ni, okay, boleh bawa. Okay, hantar. Kalau tak sempat siap, tak siap lagi boleh sambung di sekolah.
Yang tak datang, yang tak dapat datang ke sekolah, kumpulan B, so boleh buat di rumah, kemudian nanti hantar ke pondok pengawal lah. Okay, cikgu akan letak, insyaAllah cikgu akan letak bekas kat situ. Kalau tak ada bekas lagi pun, serah je dulu kepada pengawal tu. Okay, nanti cikgu datang ambil di pondok pengawal. Kepada kumpulan A, kalau nak terus hantar, maksudnya dah siap kan, tak nak simpan lama-lama kan. Okay, boleh hantar ke pondok pengawal ataupun awak tunggu nanti awak naik, awak datang sekolah pada 29 November. Okay, bawa masa tu, dah siap kan, dah siap hantar. Okay, ni ada masa seminggu lebih lah untuk siapkan modul ni. Okay, cikgu nak kutip juga, mesti siapkan juga selewat-lewatnya, dan cikgu akan terima selewat-lewatnya 1 Disember nanti. Okay, so selamat menjawab. Semua ni jangan lupa subscribe dan like. Ar-Rasul qudwatuna, Al-Quran dusturuna, Al-Mautu